أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Fanzuru, serta lihatlah kamu kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Summa Allahu yunshi'un nas'atal akhirah, kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Katakanlah, kata olehmu kepada mereka itu, ini kepada orang-orang yang tak beriman dengan adanya hari akhirat, pada orang yang tak beriman dengan bangkit pada hari akhirat, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Maknanya berjalanlah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah Ta'ala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Cuba berjalan tengok. Dan royaklah kepada mereka itu, pada orang duk tak nampak, tetap bakit, tetap balasan hari akhirat, tetap bangun semula, hidup semula lepas pada mati tu. Cuba berjalan tengok, cuba berjalan serta perhati, serta mikir, jalan tengok pada muka bumi. Kalau duduk di rumah saja boleh jadi tak nampak sungguh.
Nah, cuba berjalan tengok, mikir tengok. Lepas tu lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadi. Dia tu hewan. Cuba tengok tu hewan satu-satu benda dari mula, dari awal, dari asal kejadian dia walah mana. Kita tengok pohon kayu kita tengok, sungai kita tengok. Dia tumbuh-tumbuh ke, cuba berjalan tengok tu pada muka bumi. Dia supaya boleh nampak. Kata Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia. Lepas tu mikir lah, tengok dah mikir tu. Kalau tak mikir tak jadi, duk tamacak situ lah, duk rasa benda biasa situ lah. Lepas tu fikir cara tu buat supaya kita berjalan pada tengok tumbuh-tumbuh dari butir tumbuh daun selah. Dah kau banyak angah siapa buah, angah siapa apa. Cuba berjalan tengok, cuba fikir tengok. Kalau tak nampak satu makhluk tengok pula benda lain. Dah kejadian tu kejadian ni. Balah mana Tuhan buat? Mula Tuhan mengadakan makhluk. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru pula. Fikir tengok, lah ni Tuhan buat satu-satu benda dari tak ada, jadi tumbuh, jadi besar. Lepas tu fikir tengok bagaimana Tuhan nak mula pula pada akhirat. Berasa payah tuju mana? Berasa tak boleh jadi tuju mana? Tuhan buat lah ni daripada tak ada. Jadi ada, jadi tumbuh. Dulu tak ada. Butih loh ya, jagung tu kita tahu. Ni masuk jalan pada muka bumi Melaka lah. Benda yang berlaku pada bumi Melaka. Kata jadi pohon jagung, jadi daun, jadi apa. Besar. Lepas tu fikir tengok Allah Ta'ala nak memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat. Begitu juga manusia dah. Supaya Tuhan buat manusia, seorang budak, seorang anak, daripada tak ada. Mula beranak tak halus ya. Dengar pun tak ada dah. Nampak pun tak ada. Lepas tu khawsah jadi cidik, siapa boleh? Boleh kerja tu, boleh kerja ni, apa segala-gala. Maka cuba fikir, cuba lihat cara Allah Ta'ala buat pada hari akhirat pun kuasa sepatu dalam bentuk kejadian yang baru pada hari akhirat. Sesungguhnya Allah amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Bila kita berjalan tengok, bila kita fikir tengok, maka boleh tahulah kata Allah Ta'ala tu kuasa buat tiap-tiap suatu. Tapi kalau tak berjalan, kalau tak mikir, dia rasa sepuluh payah belaka. Rasa sepuluh tak jadi. Nawak Allah mana dia mati dah jadi tulen dah. Tapi kalau kita fikir kelik kepada asal kejadian manusia, asal kejadian makhluk tu daripada tak ada belaka. Daripada tak ada kejadi boleh. Maka Allah Ta'ala nak mengembalikan jadi semula tu tak ada masalah. Kerana Allah adalah amat kuasa di atas tiap suatu. Tuhan kuasa segala-gala. Dengan tujuan 1, 3, 4, 5. Dengan tujuan supaya bertambah jelas lagi. Tuhan suruh berjalan tengok. Dia orang ni kalau tak berjalan tak mikir dah. Berjalan serta mikir, dia duk tak nampak situ. Kadang-kadang benda biasa pun dia tak nampak. Bila dia pergi tengok, boleh tahulah. Gitu begini. Maka bila dia berjalan, dapatlah hasillah tujuan supaya bertambah jelas lagi. Mereka diperintahkan keluar mengembara di muka bumi
untuk mengkaji asal usul kejadian makhluk-makhluk yang berbagai-bagai keadaan. Kadang-kadang kita fikir sekarang tu tak nampak, kita pergi fikir benda lain lagi, baik tu suruh jalan tengok. Gitu juga perubahan dunia gapo semua Tuhan duk ubah tu, bila dengan berjalan kita tengok gapo kau lebih nampak lagi. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu, dan semua kejadian tu, kejadian ni tu Allah Ta'ala buat belaka. Nah, binatang berapa jenis binatang. Ada hak berjalan kaki 4 dah, ada hak berjalan kaki 2, ada hak terbang, ada hak apa, semua asal tak ada belaka tu. Benar tak ada belaka asal. Gitu juga kita tengok pohon kayu, nak kata apa wasa, bunga nak kata apa wasa. Mula tu baik tak ada bahu. Nah, bodok sehari dua kau bahu. Bahu tu duk mari di mana? Itu semua kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sebuah bunga, apa dah bentuk pula tak serupa. Bunga telipuk lah ni. Nah, bunga apa? Belanga kera tak ada, belanga kera. Pelik dah. Ya buat ada dengan tudung dah siap. Asal daripada tak ada belaka tu. Cuba dia tekah mula-mula bunga tu. Tu baik mari. Ada tak tudung dia? Kata tu baik poh jadi tudung lah. Tak puyuk belanga kera panggil. Kok elur sana. Kok tepi sungai ke apa. Patutnya ada tudung, ada gapo. Cuba kita fikir tu. Berjalan tengok tu. Dia duk menebah sajalah kita tahu dah. Dia duk kerak sajalah. Pahal lain pun tengok sidik tenung. Tak serupa dengan belalai, tak serupa dengan katu. Nah, akik tangi sidik tenung kena. Kena apa? Mok tidur lah anu. Dia pakai tangi royak. Semua tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana akik tangi apa nak gapo semua. Asal daripada tak ada belaka. Pergi ada, jadi malah tu. Pas Tuhan nak bangkit manusia hak mati. Hak besok ada dah dulu, besok perawat dia ada belaka dah, cidik belaka dah. Nah, pandai makan, pandai minum, pandai berjalan siap dah. Tak ada jadi payah, tak ada jadi masalah. Di sisi Allah amat kuasa dan tak ada payah, tak ada mudah di sisi Allah. Tapi di sisi kita kalau kita fikir adalah ahwan, lebih mudah lagi nak sebuah nak bangkit daripada nak jadi asal. Tapi kalau benda ni kita tak jalan, tak belajar, tak mengaji, tak gapo, duk benak situ, tak itu. Duk benak, duk rasa payah. Hak dunia pun kalau orang tak biasa berjalan, tak biasa tengok tu dia rasa payah dah. Nak lah mana, nak ngutu lah mana, nak coleh lah mana, tu kalau jamai tak ada coleh itu. Dia tak fikir masalah. Nah, kalau kita berjalan kita boleh tahu. Ini dia, hak dunia je baru tu. Apa tak lagi hak akhirat. Habis inilah Allah Ta'ala perintah suruh mikir, suruh berjalan tengok, suruh mikir. Nah, begitu orang kalau banyak jalan banyak gapo tu dia fikir pun keluar, kau berasa cidik, kau berasa payah. Kau berasa mudah. Nah, benda-benda hak jadi hak payah. Ada. Begini Allah Ta'ala suruh jalan, suruh mikir. Nah, suruh tengok benda-benda yang berlaku pada muka bumi supaya kita boleh faham apa yang akan berlaku pada akhirat sana. Nah, jadi ayat ni nya Allah Subhanahu Wa Taala ada suruh kita berjalan, lepas tu suruh mikir, dan suruh kaji tengok apa yang berlaku dah supaya jadi dalil di atas bangkit kita pada hari akhirat sana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kuasa belaka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala atas tiap-tiap suatu amat kuasa.
Nah, supalah dengan ayat lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, ani apa? Cara kita nak beriman satu-satu benda tu, nah, kita boleh mikir dengan apa yang Allah Ta'ala jadi, lebih-lebih lagi hak akhirat. Ya, lebih-lebih lagi benda yang akan berlaku pada akhirat, daripada bangkit dan lain-lain lagi dah. Daripada balas Allah SWT, daripada pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dah. Yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabuna. Ia Allah Ta'ala menyeksa sesiapa yang dikhendaki-Nya, iaitulah orang-orang yang ingkar. Nah, orang ingkar tu Allah Ta'ala janji dah kata kena seksa. Maka Allah Ta'ala boleh menyeksalah siapa yang dikhendaki, iaitu daripada orang-orang ingkar, mengikut janji dia, dan Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Nah, kalau orang tak beriman, Tuhan akan seksa. Di dunia dia sedaklah, dia tak beriman pada Allah Ta'ala pun, dia duk sedak, dia duk makan minum senang, milik tu milik ni. Tapi di akhirat sana Allah Ta'ala akan seksa, akan menyeksa dia, akan menurun balasan seksa kepada dia dengan sebab dia ingkar akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Allah boleh mengazabkan dan boleh menyeksakan akan mereka yang ia khanak, wa yarhamu man yasha, dan ia juga yang memberi rahmat kepada siapa yang ia khanaki-Nya, iaitulah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman, Tuhan boleh beri rahmat mengikut khanak dia, dan orang yang ingkar, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, Tuhan boleh menyeksa mengikut khanak dia lah. Wa ilaihi tuqlabuna, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan. Dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu semua akan dikembalikan. Kita semua ni kena kelak pada Tuhan belaka. Nah, supalah dengan kita dok tahu dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah, kepadanya lah kamu semua akan dikembali. Habis ini, nah, kita beringatlah diri kita. Nah, sama ada orang kaya, orang sesak, orang alim, orang jahil, kalau lebih lagi dah. Orang tahu, orang tak tahu pun kena beringat belaka, kerana semua kembali pada Allah Ta'ala. Jadi rasa sedap dengan nafsu kita, dengan perasaan kita saja. Kita kena kembali kepada hukum Allah Ta'ala, dan kita kena kembali kepada Allah Ta'ala untuk menerimakan balasan. Nah, tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ia menyeksa sesiapa yang dikhanaki-Nya, iaitulah orang-orang yang ingkar. Orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang lawan Tuhan, orang itu tak dengar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala janji nak seksa. Dan ia juga yang memberi rahmat pada siapa yang dikhanaki-Nya, iaitulah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, Tuhan janji kata nak beri rahmat, nak beri kesenangan, nak beri pahala, nak beri balasan baik, maka dia boleh beri rahmat, boleh beri balasan baik kepada mereka dengan tak ada halangan walau satu-satu benda pun.
dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kena kembali kita untuk menerima balasan. Ni gapo sebagai peringatan kepada kita. Habis ni kalau kita berasa menil lah ni pun jangan berasa menil sungguh lagi. Tak ada. Kerana semua satu hari kena kembali pada Tuhan. Kalau berasa kalah pun jangan berasa kalah sungguh lagi. Kerana boleh jadi menil di sisi Allah SWT. Manakala kita betul dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita betul dengan Allah Taala, walau kita pernah hari ni, kalah di hari ni, duk kata demo di hari ni pun, kita adalah akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Hakimul Mutasarriful ladzi yaf'alu ma yasha. Ya, Allah Taala lah yang menghukum dan yang memerintah. Mengikut apa yang ia khanak. Dan dia keputusan mengikut apa yang ia khanak. Kemudian cara Allah Taala nak keputusan walah mana sudah dia royak dah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sudah sapa pada kita dah. Kerana dia adalah Allah Tuhan yang memilikkan segala makhluk dan memilikkan segala urusan makhluk. Dan Allah Taala tidak menzalimkan walau misqala zarrah. Allah Taala tidak menzalimkan walau sikit pun. Allah Taala walau kanak gitu, kanak gini dia kuasa, tapi dia tak ada zalim sikit pun. Wala apa? Allah Taala tidak zalim. Wa ma zalamnahum. Kami tak zalim sikit pun kan mereka itu. Tetapi mereka itulah sendiri dok zalim diri sendiri. Kerana semua Allah Taala amare belaka dah. Ajare belaka dah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seksa pahala ke apa tu mengikut kerana Allah Taala bagaimana dia janji dan dia tidak zalim walau sikit pun. Dan kekuasaan Allah Taala boleh mengazabkan siapa yang ia khanak. Lama dah rasa kata dia dok zalim tak turut ajaran Nabi, dok tak turut ajaran Allah Taala pun. Kata Allah Ta'ala tak seksa dia, tak. Allah Ta'ala kuasa boleh seksa. Walau dia lebih setengah mana. Dan begitu juga orang yang turut ajaran Nabi, ajaran Allah Ta'ala. Walau hina setengah mana, walau perih, walau duk kata demo, duk cucur demo, setengah mana pun. Allah Ta'ala boleh wifala, boleh akad, boleh memeliakan. Dan mengikut khana Allah SWT. Tak ada duk sutuk gapo sekarang apa. Tak usah duk bosan lah, mudah katanya. Kalau kita betul dengan ajaran Allah Ta'ala, dengan ajaran Rasulullah, walau kita dihina oleh manusia, diferah oleh manusia, duk kata demo sekalipun, Allah Ta'ala boleh balas baik pada kita. Dan sebaliknya orang lebih, orang tinggi, semacik dia banyak. Kita bila sangatlah semacik kita banyak, kumpulan kita banyak. Tapi kalau dia salah dengan Allah SWT, Allah Ta'ala kuasa nak azab dia seperti itu. Tak ada halangan sikit pun. Cara azab Allah Ta'ala, cara balas seksa Allah Ta'ala dan wifala Allah Ta'ala tak zalim sama sekali. Dia kata, nyanyi apa kita. Dia mau kata ni, dah lama jadi gitu. Tak, mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana semua tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sabit dalam hadis innallaha law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimun. Sesungguhnya Allah Taala sekiranya dia mengazabkan ahli langitnya dan ahli buminya. Kalau Allah Taala nak khanak, Allah Taala mengazab. Dia tak ada menzalimkan sikit pun. Dan Allah Taala tak menzalimkan sikit pun. Tapi zalim itu kelak pada Tuhan sendiri. Lani duk tak karik, duk tak semaya, duk tak puasa, duk kata ke orang, duk cucur ke orang.
dah duk lawan sunnah Nabi, duk lawan ajaran Allah Taala, hak tu zalim dia dah. Dia akan jumpa dengan seksa Allah Taala. Tak leh Allah Taala tak ada zalim sikit pun. Dah. Tak. Kanak dia dapat diteruskan, tapi dia tak zalim. Sama ada dia nak azab ataupun sama ada dia nak rahmat, itu adalah mengikut mengikut kanak dia, mengikut aturan dia, dan semuanya manusia dan makhluk semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ni kena kelik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tak boleh nak melepaskan diri daripada kekuasaan Allah Taala. Di bumi dan tidak juga di langit. Walau di bumi, walau di langit. Walau makhluk di bumi, walau makhluk di langit, tak boleh nak lepas daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya duduk bawah perintah Allah Ta'ala. Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Tak ada. Alam tu masuk lebih langit, bumi. Barang dalam langit, dalam bumi semua alam belaka. Maka Allah Rabbul Alamin. Dan kamu tak lepas. Kamu tak lepas dari kekuasaan Allah Ta'ala. Mu nak lari tak boleh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mung tak boleh nak minta tolong ataupun orang lain jaga mu. Orang lain kawal mu. Tak boleh. Tak ada siapa pun selain daripada Allah Ta'ala. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain daripada Allah Ta'ala. Semuanya pertolongan dan jaga semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah lah yang kuasa di atas segala hamba-Nya. Maka tiap-tiap suatu mesti takut daripada Allah Taala dan berhajat kepada Allah Taala. Allahus Samad. Allahus Samad. Pak tupuannya kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Wa huwal ghaniyyu amma siwa. Dan ialah Allah Ta'ala yang maha kaya, yang kaya daripada tiap-tiap suatu. Kalau itu tak ada lah orang lain yang boleh tolong kita, utama sekali di akhirat dah. Dunia ni zahir nampak orang lain tu, orang tu tolong, orang ni boleh bantu tu, bantu ni dah. Puak kita banyak apa semua lain daripada orang yang tak ada puak. Tapi di akhirat sana zahir-zahir lah. Kata pertolongan itu tidak ada melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dunia pun mari daripada Allah Taala belaka. Kerana tak ada lah seorang pun yang dapat melepaskan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pada bumi ataupun pada langit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh tolong dan tak ada siapa boleh jaga kita selain daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Ay la yu'jizuhu ahadun min ahli samawatihi wa ardihi. Bal huwal qahiru fawqa ibadih. Tidak
Dan Allah Ta'ala tidak melemahkan dia oleh seorang pun daripada ahli langit dan bumi. Bahkan Allah Ta'ala lah yang kuasa di atas segala hamba-Nya. Maka tiap-tiap suatu takut daripada Allah Ta'ala dan berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah maha kuasa daripada tiap-tiap suatu yang lain. Ini semuanya akidah. Dan kita kejak molek kata semua segala urusan, segala kekayaan, segala kekuasaan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nah, dan tidak adalah bagi kamu selain daripada Allah Taala daripada pengawal dan penolong. Walladzina kafaru biayatillahi, dan orang-orang kufur ingkar akan ayat keterangan Allah, waliqaihi, dan pertemuan dengannya dengan Allah, ulaika ya'isu min rahmati, mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Nah, orang-orang kufur dengan Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur dengan Allah. Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, tak percaya kepada Allah. Nah, keterangan hukum-hukum Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala pun dia tak peduli, tak kharik. Dan dia tak percaya dengan bertemuan Allah. Dia tak percaya kata nak jumpa dengan Allah. Sedangkan orang mukmin tadi semuanya kena beriman kata berjumpa dengan Allah. Kita tak boleh lari daripada kembali kepada Allah. Wa ilaihi tuqlabun. Tak itu. Tapi orang yang kufur dengan Allah dan dia tidak beriman dengan berjumpa Allah, mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Maka orang ni dia putus asa lah daripada rahmat Tuhan. Habislah kesian belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ni akan suk kesian belah. Kalau kaya setengah mana pun, suk dia habis, suk dia sesak, suk dia kena sesa Allah Taala. Kalau lebih, tak mana pun lebih tak mana, putus juga rahmat lebih dia. Lebih tu rahmat tu hedah lah nah. Tapi suknya putus juga. Dia kena sesa dalam aku. Sehat, umur panjang. Nah, gagah, kuasa setengah mana pun, dia kena suk juga rahmat Allah Ta'ala daripada dia. Kalau orang tu kufur dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau orang beriman, rahmat Allah Ta'ala tu akan berkekal sampai bila masa. Hingga siapa? Masuk syurga, duduk dalam syurga, duduk bertambah sedap semua lah. Tapi orang-orang yang kufur dengan Allah, dan orang yang tak ada harapan nak berjumpa Allah Ta'ala ni, orang yang tak ada beriman dengan jumpa Allah Ta'ala, orang ni akan putuslah rahmat Allah SWT. Tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Wa ulaika lahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Akhir sekali kena seksa. Nah, rahmat dia apa habis, dan pula dah Allah Ta'ala tambah seksa pula. Gitulah orang yang duk sedap tah dunia tahu mana dah. Sekaya-kaya dalam dunia siapa? Dia kena jumpa Allah Ta'ala itu. Nah, semulia-mulia manusia tah dunia siapa? Nah, orang sanjung dia, orang puja dia, orang apa? Dia kena jumpa Allah Ta'ala. Maka puak hak kufur dengan Allah Ta'ala, dia akan putus rahmat. Kita pun nampak Zodan mati boleh bagi apa tak? Dia duk sedap, duk berasa lebih dengan sebab harta dia ke dengan pekat dia boleh bagi apa. Ni berarti dia putus kata.
Orang yang kufur dia putus kat itulah. Orang yang tak beriman dengan Allah Taala dia putus kat itulah. Tapi kalau orang beriman dengan Allah, dia akan berkekal rahmat. Walau sikit kali pun. Nah, supaya orang ni beriman dengan Allah Taala. Rezeki tak ada, kaya, walau no pekat tak ada tinggi walau. Tapi kesian belah Allah Taala akan terus menerus sampai kepada syurga Allah Taala. Nah, inilah orang-orang yang kufur ingkarkan ayat keterangan Allah dan bertemu dengannya, mereka tetap akan menjadi orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Nah, tak boleh nak sifatlah sakit dia setangga mana tu. Tak ada. Orang kita kata tak ada orang nak royak lah. Seksa Tuhan ni tak ada orang nak royak. Nah, orang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Nah, orang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Penolong pun tak ada dah. Sain pun tak ada. Ni orang bangga dengan banyak sain dah. Kelung kita ada semacik banyak mana. Sebut benar tu dah. Orang dah. Orang duk bantu banyak mana. Kuat kita banyak mana. Tapi di akhirat sana tak ada dah penolong. Nah, tak ada penolong, tak ada pembantu. Kalau dia iman dengan Allah, rahmat Allah Ta'ala sentiasa penuh kepada dia semua. Tapi kalau dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia duduk dalam dosa, dia duduk dalam deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka rahmat kesedapan dia tu sekat tu lah. Nah, dan tidak ada habuai bagi mereka itu. Di akhirat sana tak ada habuai lah. Tak ada lah boleh bagi apa sekarang. Habis itu, nah, turut kitanya amalan kita. Amalan kita baik, kita boleh terima rahmat Allah Ta'ala seterusnya. Kalau amalan seseorang itu tak baik, maka suklah. Kesedapan dia tu suk di dunia ni lah. Dan putuslah dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Hak jumpa kepada dia ni ialah azab yang pedih. Nah, kadang-kadang azab yang pedih itu pada dunia dan seterusnya sampai akhirat. Inilah balasan orang deraka kepada Allah Ta'ala. Semua ni duk cerita cara dakwah Nabi Ibrahim AS kepada umat dia. Dan Ibrahim duk royak belah tu pada dia, pada umat dia. Nah, beriman dengan akhirat, balasan Allah Ta'ala. Dan cerita ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad Allah Taala suruh baca kepada umat. Alhamdulillah, hari ini kita boleh tahu cara dakwah Nabi Ibrahim pada kaum dia, kata balas mana supaya jadi pengajaran pada kita semua. Nah, kita ambil paduan dengan dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Bila Nabi Ibrahim duk dakwah, duk royak, suruh beriman dengan Allah, suruh bertauhid dengan Allah, dan balasan Allah Ta'ala balas tu, sesa Allah Ta'ala balas tu, kita semua kembali kepada Allah Ta'ala, maka macam mana jawab kaum dia. Dan insyaAllah dalam ayat lagi ke datang ni, kaum dia nak katakan hak Nabi Ibrahim duk sarah, duk terengih hukum Allah Ta'ala pada kaum dia, tahu balas tu suruh bertauhid, suruh ibadat, suruh gapo kepada Allah Ta'ala. Lek kaum dia nak jawab atalah. Nah, maka dalam ayat lagi ke datang ni, Allah Ta'ala akan cerita jawab daripada kaum dia, sama ada terima ataupun tak terima. Dan balas mana jawab insya-Allah Ta'ala. Dan kita ikuti ayat yang lagi ke datang insya-Allah. Subhanakallah hamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.